Datuk Yang di-Pertua, bajet 2015 yang telah dibentangkan kelihatan manis tetapi pahit rasanya. Saya nampak bajet 2015 tidak adil dan saksama kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Sejak Sarawak dan Sabah bersama-sama Malaya berbentuk Malaysia pada tahun 1963, pembangunan infrastruktur di Sarawak dan Sabah amatlah diabaikan oleh kerajaan pusat sehingga masih terdapat penduduk-penduduk di Sarawak dan Sabah hidup tanpa bekalan elektrik dan air pipe. Saya berani mengkutuk kerajaan pusat bahawa memang tidak prihatin dan serius untuk memajukan pembangunan infrastruktur asas di Sarawak dan Sabah sejak pembentukan Malaysia. Di kawasan parlimen saya, masih terdapat banyak kampung tanpa bekalan elektrik, air pipe, talian telefon dan kemudahan asas lain. Saya ingin menyuruh kerajaan pusat mempercepatkan pembangunan infrastruktur asas di kawasan parlimen saya dengan lebih sistematik dan teratur demi meningkatkan taraf hidup rakyat jelata. Datuk Yang di-Pertua, rakyat Sarawak berasa khawatir dan bingung. Bilakah projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo akan bermula dan bilakah projek tersebut akan siap dibina? Rakyat Sarawak dan Sabah memang amat gembira atas keprihatinan kerajaan pusat kali ini terhadap pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Dengan pembinaan lebuh raya ini, ia tetap akan memajukan perkembangan ekonomi kedua-dua negeri ini. Justru itu, saya ingin menyuruh kerajaan pusat memperjelaskan bilakah projek tersebut akan bermula dan anggaran tempoh untuk mengingatkan projek tersebut. Datuk Yang di-Pertua, kebanyakan penduduk di kawasan Parlimen Serikit adalah petani semata menanam sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa sawit, ketal, lada dan sebagainya. Masalah yang ditimpa oleh petani-petani sekarang ialah penurunan harga komoditi-komoditi tersebut, terutama harga kelapa sawit dan ketal, jatuh dengan mendatar sehingga petani-petani ini mengalami pendapatan yang rendah sekali. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi kehidupan mereka semakin susah dan sukar. Oleh yang demikian, saya sebagai wakil rakyat kawasan Serikit ingin merayu kepada kerajaan pusat mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk membantu golongan petani-petani dengan memberikan subsidi-subsidi yang relevan dan berkesan. Di samping itu, kerajaan pusat perlu memastikan bahawa subsidi-subsidi yang diberikan betul-betul disalurkan kepada petani-petani yang layak. Dalam bajet 2015, kerajaan ingin memperkukuh rantaian bekalan makanan di Sabah dan Sarawak. Pertama kali subsidi padi bukit diperkenalkan dengan peruntukan sebanyak 70 juta ringgit. Bantuan ini memberi manfaat kepada kawasan penanaman seluas 76,000 hektar. Justru itu saya ingin menyuruh kerajaan pusat melaksanakan projek ini dengan sempurna, tulus, berkesan, efisien dan efektif demi kebaikan pekebun-pekebun yang menanam padi bukit di Sabah dan Sarawak. Rakyat di Sabah dan Sarawak tidak mahu projek ini dengan peruntukan yang besar ini hanya dijalankan sia-sia sahaja tanpa seberang pemantauan dan pengurusan yang transparan dan berkesan. Datuk Yang di-Pertua, rakyat jelata di negara ini tetap menjadi mangsa selepas harga minyak RON 95 dan diesel naik sebanyak 20 sen per liter baru-baru ini. Sebenarnya kerajaan pusat telah menaikkan harga minyak sebanyak 20 sen kali pertama pada 3 hari bulan September tahun 2013 selepas pilihan raya umum. Dengan kenaikan harga minyak RON 95 dan diesel baru-baru ini, impak atau kesan buruk kepada rakyat jelata negara amatlah ketara. Impak yang terserius adalah kenaikan perangan di pasaran dan mengakibatkan rakyat terutama rakyat jelata mengalami duit tidak mencukupi dalam perbelanjaan kehidupan seharian. Dengan kenaikan harga minyak, boleh dikatakan semua harga perangan harian dan perkhidmatan asas juga dinaikkan serta-merta. Walaupun kerajaan akan mengawal dan mengawas harga-harga perangan supaya tidak dinaikkan seperangan, tetapi rakyat jelata tetap akan jadi mangsa.
Setelah itu saya menyuruh kerajaan pusat jangan mengurangkan subsidi minyak tangkis supaya ia dapat menstabilkan harga perangan di pasaran. Rakyat jelata akan menikmati harga perangan yang lebih rendah dengan tidak menaikkan harga minyak. Datuk Yang di-Pertua, adalah tidak dinafikan bahawa kerajaan sangat prihatin terhadap pembangunan pendidikan di negara ini. Kerajaan memang memperuntukkan wang yang besar untuk pembangunan sekolah-sekolah rendah, menengah, institusi tinggi dan universiti-universiti. Walau bagaimanapun, di kawasan parlimen saya, iaitu Sarike, belum mempunyai seperang institusi tinggi atau kolej demi memudahkan pelajar-pelajar di kawasan parlimen Sarike dan tempat-tempat berhampiran melanjutkan pelajaran tinggi mereka masing-masing. Sekiranya Sarike mempunyai sebuah institusi tinggi atau kolej yang berkualiti, maka ia akan tetap memberikan peluang emas kepada pelajar-pelajar sini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, dengan adanya sebuah institusi tinggi atau kolej di Sarike, ia tetap akan meringankan bebanan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka belajar di institusi tinggi. Oleh yang demikian, saya sebagai wakil rakyat kawasan Sarike menyeru kepada kerajaan pusat untuk membina atau mewujudkan sebuah institusi atau kolej yang berkualiti di Sarike dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.